Dia adalah seorang pemain yang multi-talented. Boleh dikatakan dia ni adalah legenda di Chelsea. Namun perpindahannya ke pasukan Real Madrid telah mengubah segala-galanya. Dan dia tak lain tak bukan adalah Eden Hazard. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni dalam segmen Sembang Player. Dah lama dah segmen Sembang Player tak ada tau. So kita kembalikan balik segmen Sembang Player ni. Dan kita sembang tentang seorang pemain yang ramai dah minta, iaitu Eden Hazard. Eden Hazard, pemain yang multi-talented. Hazard ni adalah antara gifted player yang pernah ada dalam EPL. Waktu dia tengah prime betul-betul, ramai yang membandingkan dia dengan Lionel Messi. Dan kita semua mesti akan terpegun kalau tengok aksi dia dekat atas padang. Dengan kelincahan dia bergerak dekat atas padang, bola tu seolah-olah melekat dekat kaki dia. Dan tahukah hampa, kalau Hazard ni tak pindah ke Chelsea, dia ni akan berpindah ke antara dua kelab Manchester ni, iaitu Manchester City dan juga Manchester United. Kita balik ke tahun 2012 balik. Waktu tu Eden Hazard tengah menjadi antara wonderkid yang paling diminati dekat seluruh dunia. Dia masih lagi main dekat Lille waktu tu, dekat hujung musim dia. Dan kebetulan waktu tu Chelsea baru menang UCL. Yang boleh kata miracle lah musim tu, sebab musim tu Chelsea teruk tapi tiba-tiba menang UCL pula. Dan hang tahulah bila seorang player tu naik nama dia dekat Eropah, contohlah bila player tu famous, ramai kata dia ni adalah player yang berkelas dunia, hang tahulah ada satu kelab tu mesti akan dikaitkan dengan dia. Tak lain tak bukan MU lah. Tapi time zaman Ferguson ada, kalau Ferguson ni betul-betul mau, depa ni akan push juga bagi dapat tau. Dan tentu ada 3 kelab yang cuba dapatkan dia, iaitu pasukan Chelsea, Manchester City dan juga Manchester United. Tiba-tiba City tarik diri, mereka tak jadi beli. Tinggal MU dengan Chelsea je. Dan harga permintaan daripada pasukan Lille adalah 32 juta pound. Malang untuk United, Ferguson bagi tahu harga 32 juta pound tu adalah harga yang mahal. Mungkinlah kalau Lani, mungkinlah kalau bola sepak Lani, 32 juta tu boleh dikatakan macam 60 juta. So Ferguson rasa harga ni terlalu mahal untuk seorang pemain yang masih lagi belum teruji dalam Liga EPL. Dan yang sanggup bayar nilai ni adalah satu pasukan je, itu pasukan Chelsea. Dia pun bayarlah nilai 32 juta pound untuk dapatkan seorang pemain yang multi-talented macam ni. Dan sebagai ganti, Alex Ferguson dapatkan seorang pemain yang lagi murah, iaitu waktu tu Manchester United berjaya dapatkan Shinji Kagawa daripada Borussia Dortmund. Walaupun Hazard ni belum teruji lagi dalam EPL, tapi musim pertama dia cepat-cepat menjadi seorang pemain sangat penting. Dan Hazard ni aku boleh kata dia memang menyinar dekat Chelsea. Tak kira lah siapa coach dia, Mourinho ke, Conte ke, Gus Hiddink ke, Rafa Benitez ke, tak kira lah siapa-siapa yang jadi coach Chelsea, dia ni akan terus menyelah dekat pasukan Chelsea. Dan kalau hampa nak tahu satu fun fact tau, Maurizio Sarri, sebelum dia main dekat Chelsea, walaupun dah melatih lebih daripada 26 tahun, Sarri ni start latih pada tahun 1990 tau. Tapi sebelum main dekat Chelsea, Sarri ni tak pernah dapat sebarang trofi sekalipun. Tapi mainlah dia dekat Chelsea, dia dapatkan Eden Hazard yang tengah prime, dia dapatkan trofi UEL. Nak lagi mudah, dia lawan dekat final lawan dengan pasukan Arsenal pula. Memanglah senang. Arsenal jangan marah, melawak je. Hazard ni terkenal disebabkan dia ni memiliki fizikal yang kecil, tapi disebabkan body balance dia yang tinggi, dia ni susah sangat nak jatuh. Itulah ramai compare dia dengan Messi. Sebab kalau tengok Hazard dengan Messi, kalau persamaan mereka, aku bukanlah samakan mereka ni macam mereka ni sama kuat. Gila ha, Messi memang jauh lah daripada dia. Tapi kalau daripada segi body balance, tengok dua-dua pemain ni, kalau mereka ni kena body macam mana pun, mereka ni payah nak jatuh tau. So Hazard pun macam tu juga. Salah satu gol famous dia adalah gol ketika lawan dengan Arsenal. Waktu tu dia dribble daripada tengah, ramai play cuba jatuhkan dia tapi tak jatuh-jatuh pun. Lain kali dia berjaya skor juga. Dan dekat Chelsea dia telah berjaya merekodkan 202 gol contribution dalam hanya 352 game. 110 gol dia telah berjaya skor dan 92 assist dia telah berjaya buat. Dan macam-macam trofi dah dia berjaya menang. EPL 2 kali, Carabao Cup, FA Cup, Europa League pun dah pernah menang. Dan sekian lama penampilan Hazard dekat EPL ni memang betul-betul konsisten. Buatkan satu tim daripada La Liga ni memang berminat nak dapatkan dia. Tak lain tak bukan pasukan Real Madrid. Kalau hampa perasan, Real Madrid dan juga Barcelona lah selalunya, mereka ni selalu tiap-tiap musim akan cuba dapatkan pemain terbaik daripada EPL. Tengok pemain terbaik daripada EPL, contoh macam Gareth Bale daripada Spurs, pindah ke Real Madrid. Luis Suarez daripada Liverpool, pindah ke Barcelona. Philippe Coutinho pun daripada Liverpool, pindah ke Barcelona. Tapi ada yang jadi, ada yang tak jadi.
Contoh macam tak jadi, latest ni adalah Coutinho lah. Real Madrid memang lama dah nakkan dia tau, tapi Chelsea duk tahan-tahan. Waktu CR duk ada lagi dekat Real Madrid pun, Real Madrid dah memang nakkan dia. Dan Hazard pun terbuka juga, dia bagi tahu dia memang teringin nak dilatih oleh Zidane. Dan waktu tu secara kebetulan Zidane memang jurulatih pasukan Real Madrid. Dan lagi-lagi bila CR tinggalkan pasukan Real Madrid, memanglah lagi Real Madrid nak cuba dapatkan Hazard untuk jadikan dia pengganti kepada CR. Walaupun hang tengok kualiti goal scoring, kalau hang tengok Hazard dengan CR memang jauh beza lah. Tapi daripada segi technical ability, Hazard memang bagus. Musim terbaik dia dekat Chelsea adalah pada musim 2014-2015. Waktu tu dia dapat pemain terbaik semusim. Tapi bagi aku musim terbaik dia dekat Chelsea adalah musim terakhir dia dekat Chelsea. Sebab waktu tu kalau hampa tengok kan, Chelsea waktu tu tak adalah bagus sangat. Tapi Hazard ni boleh kata seorang-seorang carry Chelsea time tu. Musim 2018-2019 adalah musim terakhir dia. Dia telah berjaya buat 38 gol contribution dalam 52 game bersama Chelsea. Dia telah skor 21 gol dan selebihnya adalah assist. Aku boleh kata musim tu, iaitu musim Maurizio Sarri dekat pasukan Chelsea, Hazard ni memang betul-betul carry Chelsea lah. Yang aku sayang, pasukan Real Madrid, mereka ni dapatkan Hazard lepas Hazard ni habis prime dia. Aku boleh kata musim lah Hazard dekat Chelsea tu, boleh kata memang dia perah semua lah. Dia perah semua, tinggal habuk lah bagi dekat Real Madrid. Dan mungkin kalau Real Madrid lepas mereka hilang CR, mereka terus go untuk dapatkan Hazard, aku rasa mungkin mereka akan dapat chance. Tapi sayang lah, mereka dapatkan Hazard lepas dia habis peak dia. Bukan murah mat dia main dekat Madrid. Kalau hampa nak tahu, dia adalah signing termahal dalam sejarah pasukan Real Madrid tau. 115 juta euro. Dan gaji dia dapat dekat pasukan Madrid bukannya rendah. 384,000 seminggu tau. Waktu dia ada dekat pasukan Real Madrid, gaji dia adalah gaji tertinggi dalam pasukan Real Madrid. Tinggi daripada pemain macam Benzema, tinggi lagi daripada player macam Vinicius, macam legend-legend lain. Dia adalah penerima gaji paling tinggi dekat Real Madrid. Tapi dia adalah antara pemain yang paling bagi contribution paling sikit dalam pasukan. Semua dia sebab apa? Sebab injury lah. Tapi tanda-tanda Hazard ni akan flop dekat Real Madrid awal-awal kita dah nampak dah. Apa dia kita nampak? Waktu awal-awal dia sign dekat pasukan Real Madrid, waktu pre-season kita dapat nampak yang Hazard ni dikritik disebabkan berat badan dia dah naik. Selalunya kalau pemain bola sepak dia pemain waktu pre-season dengan kenaikan berat badan, kemungkinan besar lah kemungkinan besar mereka akan flop pada musim tu. Dan memang waktu tu, waktu pre-season, Hazard memang berisi gila. Dan nampaklah beza dia dekat Real Madrid dengan pasukan Chelsea waktu dia fit macam mana. Dan musim pertama dia dekat pasukan Real Madrid memang boleh kata total gagal lah. Main 22 kali je dan skor 1 gol buat 7 assist. Aku sampai ingatlah 1 gol dia skor tu, iaitu gol lawan dengan pasukan Granada. Memang senang lah nak ingat sebab 1 je. Tapi still aku bagi harapan dekat Hazard ni untuk bersinar dekat Madrid. Sebab kalau apa nak tahu, waktu dekat Chelsea pun, walaupun dia perform first season, dia still ada masalah untuk adaptasi dekat pasukan Chelsea. Ramai teammate Hazard dekat Chelsea bagi tahu yang Hazard ni selalu mengalami masalah komunikasi. Lagi-lagi bila awal-awal main dekat satu pasukan tu. Maksudnya dia ni lambatlah nak berkawan dengan orang. Tapi bila dah start berkawan tu memang rapat lah. So mungkinlah aku rasa first season Hazard mungkinlah disebabkan kurang communication, membuatkan dia ni tak boleh perform dengan Real Madrid. So aku bagi chance lagi dekat dia lah. Aku harapkan dia bersinar waktu second season. Tapi second season pun sama juga mat. Main 21 game, skor 4 gol buat 1 assist. Macam mana dia nak adapt mat? Asyik injure je. Dan kalau apa nak tahu, total hari yang Hazard ni telah diketepikan oleh pasukan Real Madrid adalah 500 hari tau. Maksudnya kalau hampa nak total hari recovery Hazard lepas injury tu, waktu dia tengah injured tu hampa himpun semua 500 hari. Dan total game dia miss dekat pasukan Madrid disebabkan injury lagi banyak lagi daripada total yang dia main. Sepanjang dalam kecederaan dia telah terlepas 93 game. Dan dia just main 76 game je dengan pasukan Real Madrid sepanjang dia ada kat situ. Aku boleh kata sorry to say lah, aku rasa transfer Hazard dekat pasukan Madrid ni adalah antara transfer terbesar yang paling gagal dalam sejarah bola sepak. Walaupun dia ni seorang pemain sukses dekat EPL, tapi dia ni akan selalu digelar sebagai pemain gagal dekat pasukan Madrid. Lagi-lagi yang paling ingat tak, fan-fan Real Madrid ni mereka ni pernah terluka disebabkan waktu tu Real Madrid kalah dengan pasukan Chelsea dalam UCL. Hazard boleh pula bergelak-gelak dengan bekas akan pasukan dia. So ramai fan Madrid bagi tahu walaupun Hazard ni dah dijual ke pasukan Real Madrid, tapi hati dia masih lagi ada dekat Chelsea. Tapi kalau hampa nak tahu, Hazard ni dia ada satu habit buruk tau, iaitu dia ni tak suka jaga diet dan juga selalu tak serius dalam training. Ramai teammate Hazard dekat Chelsea bagi tahu yang Hazard ni boleh main dalam keadaan yang tak bersedia untuk training
tapi esok dalam game tu dia perform. Dan dia ni pun selalu kantoi makan makanan tak sihat. Sampai pernah fan-fan buat meme kata dia ni jadi duta Burger King. Han nak makan burger sebagai seorang fan bola sepak ni tak ada masalah. Tapi kalau han betul-betul disiplin. Han pernah dengar tak cerita pasal si A dengan Gig? Yang waktu tu si A nak minum Coca-Cola, tiba-tiba Gig nampak Gig sampai tolak si A ke dinding, tak bagi si A minum. Han bayarlah kalau Gig nampak Hazard ni makan burger. Aku rasa mungkin dia bertumbuk tu kat situ kot. Untuk seorang pemain bola sepak, tak kira lah Han hebat macam mana sekalipun, kalau Han tak jaga disiplin, kemungkinan besar Han punya prestasi maksimum boleh capai usia 30 tahun je. Tu pun kalau Han luck injury Han tak banyak. Itulah sebab Han kena tengok pemain macam Ronaldo, pemain macam Lionel Messi, macam Benzema masih lagi berada di prestasi tertinggi walaupun dah lebih usia 30 tahun dah. Semua sebab apa? Sebab disiplin. Bagi aku lah, kalau Hazard ni betul-betul jaga disiplin dia, kemungkinan besar dia ni boleh perform dekat pasukan Real Madrid. Kecederaan tu memanglah boleh kata tak ada luck dekat pasukan Madrid. Tapi kita kena ingat sebab apa kecederaan tu boleh terjadi. Mungkin sebab dia tak cukup rehat, mungkin sebab pemakanan dia tak jaga, mungkin sebab recovery dia tak jaga. Tapi kalau dah jaga semua tu, nak injure juga tak boleh nak kata apalah. Tapi kita tengoklah player yang jaga recovery. Contohlah player macam CR, macam Messi. Mereka dua ni betul-betul jaga recovery, betul-betul disiplin. Han tengok mereka dua ni memang payah gila nak injure mat. So kita masuk dekat prestasi antarabangsa pula. Hazard adalah kapten kepada generasi emas pasukan Belgium. Dan dia telah mengetuai Belgium dalam kempen yang membanggakan dalam Piala Dunia 2018. Walaupun mereka ni tak dapat jadi champion waktu tu, mereka just finish sebagai tempat ketiga je. Tapi bagi aku tu adalah pencapaian yang cukup baik untuk mereka. Hampir-hampir layak ke final tau. Tapi waktu tu kalah dengan juara waktu tu, itu pasukan Perancis. Hazard ni aku boleh kata dah level-level legend dah dekat Belgium. Dan Hazard juga adalah antara player yang menjadi daripada projek bakat muda yang Belgium buat. Kalau hampa nak tahu, tak silap aku waktu tahun bila atas ada leak satu surat khabar tau, surat khabar Belgium. Waktu tu dia tulis projek bola sepak Belgium. Waktu tu nampak gambar Hazard dengan Lukaku waktu tu masih kecil lagi. Dan memang terbuktilah projek pembangunan bola sepak Belgium lah ni memang berjaya. Tapi saya amat walaupun mereka ni berjaya melahirkan banyak pemain-pemain berkelas dunia, tapi mereka gagalkan dapat walaupun satu major trofi. Tapi aku boleh kata projek mereka tu memang berjaya lah. Dapat lahirkan player macam Eden Hazard, macam Romelu Lukaku, macam Kevin De Bruyne dan banyak lagi lah player Belgium. Hazard telah berjaya merekodkan sebanyak 126 penampilan bersama pasukan Belgium tau. Dan dia juga telah berjaya menjadikan 33 gol dalam karier dia bersama pasukan Belgium. Dan Hazard pun telah mengumumkan persaraan dia bersama pasukan Belgium. Dan aku boleh kata karier dia memang membanggakan lah bersama pasukan Belgium, walaupun tak menang apa-apa trofi. Walaupun dia ni dikenali sebagai seorang pemain gagal dekat pasukan Real Madrid, boleh kata memang sangat-sangat gagal lah. Just skor 7 gol je sepanjang tempoh bersama pasukan Real Madrid. Dengan terima gaji yang tinggi dan juga transfer fee yang tinggi, Hazard ni memang boleh dikatakan gagal. Tapi dekat mata kita semua yang masih ingat lagi penampilan dia dekat pasukan Chelsea, dia masih lagi boleh digelar legenda dalam EPL. Dan persoalan terakhir yang aku nak bagi dekat hampa boleh tulis kat komen. Persoalan terakhir yang aku nak hampa sendiri yang kupas, antara Hazard dan juga Salah, siapa lagi bagus? Bergaduh lah hampa kat komen. So itulah video kali ini, cerita pasal Eden Hazard, macam mana dia boleh meningkat dekat pasukan Chelsea dan macam mana kejatuhan dia dekat pasukan Real Madrid. Dan kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Lah ni kita ada 88,000 subscriber dan sama-sama kita bagi cepat capai 100,000 subscriber. Dan kita ada juga second channel iaitu Pala Bola News, channel berita harian bola sepak, dan link semua ada dekat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.